Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sorry lambat live. Sorry lambat. Hari ni kebetulan ada pasien duduk sembang-sembang dengan pesakit. Kadang dia sembang lama. Tadi. Ha? Uh, tu pun tengah bagi ubat kat luar. Ya. Okey, okey. Sekejap Kalau kabut langsung buka handphone. Benda tak sempat-sempat langsung buka handphone bila tengok dengan pesakit keluar dah dekat 1.5 dah. Okey. Hai, saya Dr. Analas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Okey, keperangan Klinik Kurnia adalah membantu anda yang menghadapi masalah dengan benjolan. Sampai itu Klinik Kurnia juga membantu anda yang mempunyai lebihan kulit atau skin tag. Klinik Kurnia juga membantu anda yang menghadapi masalah berkaitan bisu dan cekam yang kelihatan hodoh, menakutkan dan menyakitkan. Okey. Supaya Klinik Kurnia membantu anda untuk tampil kembali cantik, menarik, berkaryan tinggi dan aktif kembali. Oleh itu, siapa yang ada masalah seperti yang saya sebut di atas boleh hubungi Klinik Kurnia di talian 07432 2518 ataupun 0112952448. Okey, Klinik Kurnia juga boleh dihubungi melalui FB page Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, hari ni topik yang kita nak cakap sembang-sembang sihat. Kalau boleh ini tadi saya nak short je. Adalah berkaitan pedih hula hati. Ini antara yang banyak jugalah pesakit yang datang ke klinik ada sebab sakit di hulu hati. Sini hulu hati. Ini berlaku sebab asid dalam perut mengganggu kawasan esophagus. Asid dalam perut tu dia masuk ke kawasan esophagus. Di mana kawasan esophagus ni dia tak seperti di dalam perut yang ada lapisan penebat untuk asid. Okey. Asid dalam perut ni dia elak daripada naik ke atas oleh ada sphincter, dia panggil apa, macam ada pintu masuk turun naik. Jadi kalau sphincter ni pintu mengawal dia longgar, jadi asid tu boleh lepas. Jadi bila lepas naik ke atas dia rasa pedih. Itu yang berlaku sakit pedih hulu tu. Jadi sphincter ni kadang dia panggil apa? Dia ada panjang tu. Dia ada lower esophageal sphincter. Ini selalu lemah ni. Awak kata hidung ni. Lower esophageal sphincter yang dia lemah sehingga asid yang dalam perut boleh naik ke atas, jadi menyebabkan pedih hulu hati. Dia naik ke atas ni bahagian esophagus ni dia tak ada penebat macam di dalam perut. Okay, pH untuk asid dalam perut ni sangat tinggi. 4-5. Jadi ianya akan menyakitkan bila masuk ke esophagus. Okey. Dan kita akan merasa seolah-olah rasa sakit dada, pedih, nyucuk. Itu antara yang kita akan ni. Jadi pedih hulu hati adalah gejala yang paling biasa yang dialami. Okey. Tapi kita kena hati-hati dengan pedih hulu hati ni, sebab kadang-kadang pedih hulu hati boleh membawa kepada sebagai satu gejala untuk serangan jantung, heart attack. Itu antara yang
yang perlu kita berhati-hati bila melakukan diagnosis merawat pesakit yang mana datang dengan pedih hulu hati. Kadang-kadang setengah doktor terlepas pandang yang mana ia merupakan gejala kepada jantung. Itu. Jadi sangat penting membezakan antara pedih hulu hati yang disebabkan oleh gejala dipanggil pedih hulu hati yang gastroesophageal reflux disease dengan jantung. Itu kena bezakan. Jadi kena hati-hati pesakit yang ada pedih hulu hati sebab kita takutkan kita termiss out dengan sakit jantung. Jadi kadang-kadang perlu jumpa doktor untuk mendapatkan satu diagnosis yang pasti. Okey. Tanda-tanda gejala pedih hulu hati oleh ada pelbagai tanda. Rasa terbakar di bawah dada, sakit dada selepas makan pun sakit lagi. Lepas tu kadang-kadang kita banyak angin. Lepas tu tak selesa, nak nafas pun susah. Ini rasa satu gejala yang sangat tak selesa lah. Lepas tu even kadang-kadang kita baring ke kita tu dia tak menyelesaikan masalah. Kadang bila kita makan banyak lagi teruk keadaan dia. Sebab lagi banyak asid, lepas tu kita mengalami masalah ni sphincter dia ni. Gatal pula hidung ni. Okey. Jadi rawatan-rawatan yang biasa kita buat, kadang-kadang apa yang kita sarankan adalah makan secara teratur, mengamalkan hidup sihat, jangan makan berlebihan. Lepas tu di samping tu kita akan bagi ubat-ubatan. Jadi untuk itu bantuan ubat-ubatan ni kita tengok kepada keadaan sebab dia boleh daripada pedih hulu hati ni boleh menjadi pelbagai masalah, komplikasi orang kata. Komplikasi dia kadang-kadang nak sebut pun dia ada macam esophagitis, Shire, Barrett esophagus, lepas tu ada peptic ulcer, itu antara komplikasi yang boleh berlaku lah. Selalu doktor akan menerangkan keadaan yang sebenarnya macam mana daripada pemeriksaan. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri waktu tu, kadang-kadang pesakit datang, saya ada ramai pesakit yang datang sebab kata dah pergi beberapa klinik tak selesai masalah sebab kadang-kadang kita termiss. Pasien datang sakit hulu hati, memang dah kata dia makan pun tak resolve masalah, makin sakit doktor, baring tak boleh, kena tidur, kena melegak. Lepas tu ada sendawa dan kita tak boleh, kemungkinan dia dah mengalami bukan semata-mata GERD, tapi dia mengalami satu keadaan mana kemungkinan ada peptic ulcer disease, ada luka dalam perut. Jadi rawatan dia ada sangat berbeza. Selalunya saya akan bagi beberapa jenis ubat, tak semata-mata kita bagi macam jenis ubat kapur ke ataupun ubat gastrik yang biasa. Kadang-kadang kita kena tambah macam protopan inhibitor. Dan selalu saya mensarankan kepada pesakit untuk untuk mendapatkan rawatan pakar untuk buat skop dekat dalam. Kita tengok. Kadang-kadang tak semua tu sebabkan oleh kelemahan tu, tapi ada juga kuman-kuman. Itu antara dia. Dan untuk kalau untuk sebagai GERD ni, reflux disease ni, selalunya kalau keadaan yang sangat tak bagus, sangat teruk, mungkin
mungkin memerlukan apa pembedahan. Jadi menentukan pembedahan ni adalah melalui skop. Kita masuk skop, kita tengok. Dari situ akan tu. Selalu pakar akan tengok dia masuk, oh dia kata memang ada. Dia tengok ada lah masuk dalam, dia tengok memang kita nampak lah splinter tu weak atau tak function. Jadi memang sentiasa berlaku reflux lah. Jadi mungkin dan dari situ dia akan menentukan apa perlu atau tak pembedahan. Daripada skop tu juga kita akan tengok ada kanser ke tak yang menyebabkan berlaku keadaan tersebut. Itu apa yang biasa. Jadi kita skop ni dipanggil endoskopi. Kita tengok dalam perut. Lepas tu kalau lepas dah tengok dah skop tu perlukan ni, dari situ dia akan buat pembedahan. Okey. Bagaimana cara nak cegah? Kalau ikutkan, sebab kita dah tahu splinter tu lemah, bila masuk makanan berlebihan, asid akan naik ke atas. Sebab bila makanan berlebihan masuk, dia akan menghasilkan asid, akan menghasilkan lebih banyak, sehingga dia akan push kita punya asid naik ke atas, mulai splinter yang telah lemah. Jadi bila tolak ke atas, kita akan rasa pedih. Jadi kita kena kawal pemakanan. Lepas tu kita tak boleh makan yang terlalu pedas. Itu akan memburukkan keadaan. Lepas tu cuba makan bukan cuba makan, kurangkan makanan bergoreng. Sebab kita nak elakkan kembung. Kembung perut akan menyebabkan push juga. Sebab perut kita rasa penuh. Jadi kita kena sesuaikan cara pemakanan. Jadi apa kita perlu lakukan, kita kena mungkin pengubasan pada cara makan dengan makan lebih kerap tapi sikit-sikit. Jadi dia hadam supaya tak berlaku reflux tersebut. Itu salah satunya lah. Jadi cara dia. Yang lain adalah hancurkan makanan. Macam mana hancurkan? Kunyah perlahan-lahan sehingga betul-betul hancur. Sebab kalau kata kita telan, baru dia kita telan, masa bentuk ni lagi banyak asid akan dikeluarkan. Kalau hancur dia kurang. Dia kita kena hadamkan betul-betul di dalam mulut baru kita telan. Okey. Lepas tu kita nak elakkan daripada kadang-kadang bila kita stres kan. Bila kita stres, kita makan kap. Makan laju sehingga makanan pun tak adam. Dan yang paling akhir ada perkara untuk penguasa saya adalah merokok. Bila kita merokok, dia macam memang dia masuk ke paru, tapi dia boleh menyebabkan macam udara dalam perut tu banyak. Itu akan menyebabkan reflux. Itu yang saya sembang tentang pedih hulu hati lah. Jadi kesimpulan dia, pedih hulu hati ni disebabkan oleh asid yang menendang ke atas melalui splinter yang lemah. Dekat situ menendang, dia masuk ke bahagian esophagus yang menyebabkan pedih. Sebab di bahagian esophagus tu tak ada penebat macam bahagian perut. Jadi kita kena jaga dari faktor pemakanan. Cuma bila dia lebih teruk, jumpa doktor anda untuk dapatkan nasihat dan rawatan yang sesuai. Okey. Saya rasa itu je. Saya tak discuss detail. Saya just touch sikit apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, dan apa yang bagus sebaiknya. Okey. Saya rasa itu je untuk hari ni. Saya minta maaf sebab lambat tadi. Semoga hari akan datang tu. Lupa. Hari Jumaat saya tak live. Kita akan sambung lagi pada hari Sabtu. InsyaAllah. Sabtu ni. Sabtu ni. Kita cuba tengok kalau besok sempat live. Sebab hari Jumaat selalu sebenarnya Jumaat ke satu.
Jadi kita akan sambung pada hari Sabtu. Kita buat sembang sihat ni Sabtu sampai hari Khamis. Okey. Itu je. Kita jumpa lain waktu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.